Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita akan mulakan berita terkini. Lucu betul. Dulu Tuan Ibrahim kata ISO kepada calon dia. Itu memang kena balun habis oleh netizen. Lepas tu peliknya, kita harap-haraplah dia sendirilah yang membuat minta maaf kerana dia tersilap, dia tersilap menyamakan calon Perikatan Nasional ini dengan kilang kah, dengan apa kah, sampai dia bagi ISO entah apa nombornya tu. Memang pelik bin ajaib. Itu memang terus kena tangkap basah begitu je, kantoi oleh netizen lah. Lepas kita tunggulah minta maaf. Tak minta maaf pun. Yang minta maaf, yang memberikan penjelasan kepada mungkin kesilapan itu adalah calon dia sendiri. Tak apalah, itu dah dilupakan. Tiba-tiba muncul balik, muncul semula satu lagi yang lebih dahsyat. Bagaimana selepas ini orang ini kata calon dia ada ISO. Kali ini, sejak bila pula motosikal diisi dengan diesel? Aduh, motosikal. Bila diisi diesel, memanglah mati Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim tak pernah naik motor kah? Bawa motor tu naik petrol. Naik petrol pula. Isi dengan petrol, bukan dengan diesel. Entah planet mana Tuan Ibrahim pergi ni, sampai dia bagi contoh yang pelik. Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man diminta memberi bukti apa jenis motosikal yang digunakan oleh rakyat negara ini yang menggunakan diesel. Ini kerana ketika memberikan ceramahnya di Sungai Bakap, beliau tiba-tiba memberi contoh bagaimana seorang pakcik telah berhenti di tengah jalan kerana kehabisan minyak. Di tengah jalan pula tu. Aduh, saya teringat kata dia, ada seorang pakcik dia heret motor. Saya tanya, kenapa pakcik, motor rosak ke? Tak habis minyak. Dia kata, dulu letak RM5 sampai rumah, sekarang bubu RM5 tak sampai rumah. Itulah akibat dia, kata ahli parlimen daripada PAS itu ketika mengkritik pemberian subsidi diesel bersasar berbanding subsidi pukal oleh kerajaan. Masalahnya, mana relevannya subsidi diesel dengan motosikal? Motosikal tak ada kena-mengena dengan subsidi diesel. Aduh, ekoran ucapan itu ramai netizen tertanya-tanya, motosikal mana di Malaysia ni yang pakai diesel ni? Ni diesel. Lepas tu aktivis media PKR Iswardi Murni pula berkata, pakcik itu terpaksa menolak motornya kerana tersalah masuk minyak diesel ke dalam motosikal, bukan menggunakan petrol. Itu bukan habis minyak Tuan Ibrahim, itu kerana bengong yang masukkan enjin petrol dengan diesel. Awat hang masukkan diesel dekat enjin petrol pakcik. Kesiannya pakcik yang tak tahu apa-apa itu dijadikan contoh oleh Tuan Ibrahim. Nak bagi tahu Tuan Ibrahim Tuan Man, pakcik naik motor tu tak sampai sebab enjin rosak, masuk diesel dalam tangki kompom, overhaul lah motor, tulis beliau dalam Facebooknya. Aduh. Lepas itu yang paling seronok, beliau kata, nampak sangatlah cerita rekaan buat bahan kempen. Kaki temberang betul, kata Muhammad ketika mengulas pandangan Iswardi itu. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Selamat petang Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau betul lah benda ni,
ada risiko calon daripada Perikatan Nasional ini kena batal pencalonannya. Ada risiko calon Perikatan Nasional ini akan kena ban. Kalau betul dia menipu resume, memang masalah besar calon PN ini. Apa tidaknya tiba-tiba saja ada orang membongkarkan bahawa ada detail daripada poster calon dari PAS ni yang tidak selari dengan fakta. Jadi sampai ada netizen kata calon PN itu telah menipu resumenya. Bayangkan kalau dia betul-betul telah menipu resumenya kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, itu apa kes nanti jadi? Bukankah itu sebagai kes penipuan? Kalau kes penipuan, bukan sahaja boleh batal dia punya pencalonan, malah dia boleh juga diambil tindakan melalui undang-undang, dibawa di mahkamah kerana menipu untuk dokumen rasmi. Kali ini pening lagi kepala. Kalau memang betul kilang tempat dia kerja sudah ditutup sejak tahun 2020, lepas itu dalam resume dia pula kan dia kononnya bekerja sebagai eksekutif logistik sehingga tahun 2022. Kilang mana pula dia kerja tahun 2022, sedangkan kilang yang dia tulis dalam poster yang didakwa itu telah ditutup pada tahun 2020. Mungkin calon PAS ni bekerja dari rumah. Mungkin dia eksekutif logistik bekerja dari rumah. Kilangnya sudah ditutup, tak payah ada gaji, dia tetap eksekutif logistik di rumah. Duduk dekat rumah, tak payah buat kerja, tak payah dapat gaji, tak payah buat apa-apa, buat eksekutif logistik kepada kilang yang sudah ditutup. Ini namanya baik hati. Iyalah kan orang perlu baik hati. Jadi kalau ini juga kantoi memang tepat, memang betul, memang kedapatan calon itu menipu resume, banyak masalah akan berlaku. Entah apa terjadi kepada calon-calon PN sekarang ini. Setiap kali ada calon, setiap kali ada pilihan raya besar kah, pilihan raya kecil kah, semua yang didapati dikorek-kolek oleh netizen. Antara yang pertama didapati oleh netizen adalah tentang penipuan daripada calon. Jadi yang dulunya ada tentang ada tentang yang dipersoalkan netizen adalah tentang dia punya pendidikan. Yang kali ini pekerjaan. Enggan ulas dakwaan tipu resume, calon PN jawab ada kuasa Tuhan. Kalau saya pikir apa-apa pun, janganlah suka-suka saja bawa sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit. Pelik, memang pelik. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Harap-harap ini bukan penipuan lah. Kalau penipuan lagi bikin pening kepala. Kalau penipuan ada harapan calon PN kalah, otomatik calon PHBN menang. Denyut Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.